Salam Etinews, bertemu lagi di program berita kami. Hari ini kami akan menginformasikan tentang Parti Komunis Wilayah Hubei Cina yang mendakwa semua bandar dan daerah kecuali Wuhan diklasifikasikan sebagai berisiko rendah hingga sederhana. Sementara itu, daerah Huncun di Hubei mula secara berperingkat membuka sekatan. Namun pada pagi Jumaat 13 Mac, seorang wanita di daerah Huncun dilaporkan pingsan di tepi jalan dan tiada yang berani membantu. Ikuti berita selanjutnya. Parti Komunis Wilayah Hubei Cina secara rasmi mengumumkan penilaian tahap risiko penyakit di bandar-bandar dan daerah yang diatur oleh wilayah pada hari Jumaat 13 Mac lalu. Pihak berkuasa Hubei itu mendakwa bahawa semua bandar dan daerah kecuali Wuhan diklasifikasikan sebagai berisiko rendah hingga sederhana. Sehari sebelumnya, daerah Huncun di Hubei mula secara berperingkat membuka sekatan. Namun pada pagi Jumaat 13 Mac, seorang wanita di daerah Huncun dilaporkan pingsan di tepi jalan dan tiada orang yang berani membantu. Netizen khawatir bahawa pejabat Parti Komunis Cina secara palsu akan mencipta ilusi epidemik terkawal yang mampu menyebabkan berulangnya epidemik tersebut. Cao Fei, seorang netizen dari daerah Huncun Hubei, memuat naik video di Twitter pada jam 8.16 pada 13 Mac. Rakaman video menunjukkan bahawa seorang wanita berbaju merah telah pingsan di tepi jalan tempat laluan orang datang dan pergi. Ramai orang berdekatan hanya berhenti untuk melihat, tetapi tiada yang berani mendekati, tiada yang berani melangkah ke hadapan untuk membantu. Cao Fei menyatakan dalam satu postingnya bahawa insiden itu berlaku berdekatan teater filem Huncun. Menurutnya dia tidak tahu adakah penyakit ini yang merujuk kepada pneumonia Wuhan virus Parti Komunis Cina yang semua orang takut. Posting itu juga mendedahkan bahawa sehari sebelumnya iaitu pada 12 Mac, daerah Huncun baru saja mengumumkan pembukaan sekatan berperingkat. Ramai orang di bandar itu menyalakan bunga api untuk merayakannya dan kebanyakan mereka telah berkumpul untuk bergembira dan bermain kad di kampung tanpa memakai topeng muka. Kemudian rakaman video lain dimuat naik di akaun Old Gun Club menunjukkan bahawa wanita berbaju merah itu telah dipapah menaiki ambulans kecil oleh beberapa orang pemuda yang mengenakan topeng muka yang disyaki sebagai polis bertugas. Wanita itu nampak lemah dan tidak mampu berdiri sendiri. Kedua video menarik perhatian dan menimbulkan perbincangan para netizen. Netizen berkomentar, walaupun jika ia bukan tempoh yang luar biasa, tiada yang akan berani membantu kerana mereka takut terkena seperti porselin rapuh. Mungkin ini disebabkan oleh virus PKC. Anda perlu menghubungi 110 supaya polis menanganinya. Satu lagi netizen berkomentar, segera akan terdapat gelombang baru wabak sekali lagi. Netizen pula menyeru kepada netizen lain, tolong minta rakan-rakan di daerah lain yang berada di luar untuk meneruskan dan menyiarkan informasi epidemik tempatan dan menjadikannya perhatian masyarakat dunia. Seterusnya, Cao Fei membongkar video yang menyatakan bahawa pengendalian ketat bandar Qingxi di daerah Huncun telah dilanjutkan lagi pada hari itu dan semua kedai di jalan Qingxi ditutup. Cao Fei rasa mungkin berlaku masalah lagi. Pada 13 Mac, pejabat wilayah Hubei secara rasmi mengeluarkan kenyataan hasil penilaian terbaru dari bandar-bandar wilayah dan tahap risiko penyakit mengikut daerah. Diumumkan bahawa pada jam 12.30 malam 12 Mac, terdapat 63 bandar dan daerah berisiko rendah di wilayah Hubei, 12 bandar dan daerah berisiko pertengahan, dan 1 bandar dan daerah berisiko tinggi. Bandar Wuhan merupakan satu-satunya bandar berisiko tinggi. Daerah Huncun diklasifikasikan sebagai kategori berisiko rendah. Dapat difahami bahawa sebelum ini, seorang lelaki berusia 36 tahun di Wuhan yang telah dipulangkan dari kabin hospital tetapi telah kembali dimasukkan ke dalam pemerhatian kuarantin dan kemudian meninggal dunia mengejuk pada 2 Mac. Penyebab kematian yang disahkan oleh institusi perubatan adalah jangkitan pneumonia khusus yang parah iaitu pneumonia Wuhan. Setelah berita itu didedahkan di kalangan warga maya, ia menimbulkan pertanyaan awam tentang apakah standar dipulangkan untuk pesakit dengan pneumonia Wuhan virus PKC yang dilakukan oleh pihak berkuasa Wuhan terlalu longgar. Namun, semua laporan berkaitan kemudiannya telah dihapus atau dihilangkan. Beberapa minggu terdahulu, kabin-kabin beberapa hospital di Wuhan telah melaporkan bahawa pesakit telah diuji sembuh sepenuhnya dan dipulangkan, kemudian disahkan menerima jangkitan positif virus sekali lagi. Seorang yang ditanggungjawabkan ke atas hospital Chiang An Fang Chai juga telah mengesahkan kepada media bahawa menurut perintah,
pencegahan epidemi Banda Wuhan terkawal. Akan tetapi terdapat lebih ramai orang yang baru saja keluar dari hospital di Wuhan dan kembali dirawat di hospital. Dalam beberapa hari kebelakangan, disyaki selaras dengan pengumuman rasmi Komunis Cina tentang kilang yang akan dibuka dan para pekerja akan kembali bekerja. Kesemua 14 kabin hospital di Wuhan telah ditutup. Sebuah laporan media kerajaan pada 10 Mac yang menyatakan bahwa pesakit di 14 kabin hospital di Wuhan telah dibersihkan. Tetapi media rasmi tidak mengatakan apa-apa tentang keadaan kesihatan lebih daripada 10.000 pesakit di dalam hospital itu. Warga tempatan kuati bahawa Parti Komunis Cina sekali lagi mengabaikan kehidupan rakyatnya demi tujuan politik. Perlu diambil perhatian bahawa pakar virologi Jerman Russell Weller menjawab pertanyaan media dalam satu sidang media yang diadakan oleh kerajaan Jerman pada 11 Mac dengan jelas menyatakan bahawa pengasingan yang ketat tidak berarti bahawa virus akan hilang. Setelah kerajaan Cina membuka kembali tindakan kuarantin yang ketat, jumlah kes baru akan meningkat lagi. Dianggarkan akan terdapat beberapa gelombang epidemik di Cina, tetapi ia masih tidak dapat diramalkan bila gelombang puncak berikutnya dan berapa besar skala itu yang akan muncul kembali. Penguasa virologi Jerman Drosten juga menunjukkan dalam program wawancara tempatan tentang virus komunis Cina pada hari yang sama. Dari sudut pandangan ahli epidemiologi, setelah Komunis Cina melakukan peleraian terhadap tindakan kuarantin wajib ketika ini, dengan kehidupan awam Cina mengalami pemulihan berperingkat, rangkaian jangkitan virus PKC pasti akan diaktifkan kembali dan dapat dipastikan bahawa kes baru akan terjadi lagi di Cina.